A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, rakan-rakan dimati Allah Subhanahu wa taala, Dewan Dakwah di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Minta maaf kena betulkan dulu, tengok komputer ni tiba-tiba baterinya nak habis, jadi kena sambung dulu, minta maaf. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, rakan-rakan dimati Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi, sekian kalinya dalam tazkirah pagi di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan kita di atas jalannya yang lurus, yang selalu kita minta di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, Kau tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Kau telah berikan nikmat kepada orang-orang yang terdahulu, bukan jalan-jalan orang yang sesat. Baik rakan-rakan, teman-teman, dalam segmen yang selalu saya bincang-bincangkan, saya bawakan dalam Dewan Dakwah adalah senyumlah. Ya. Senyumlah tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, kerana terlalu banyak nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Sekiranya kamu ingin menghitung, memperhalusi, memperincikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, la tusuha, nescaya kamu tidak mampu dan tidak boleh untuk menghabisinya. Jadi tanda syukur kita kepada Allah, rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senyumlahkan. Senyum itu sedekah, ya. Jadi jangan lupa di pagi-pagi ni untuk tekan butang like, ya, dan share dengan rakan-rakan kita, kerana Nabi sebut mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang menunjukkan, sebagaimana orang yang melakukannya. Dan juga di waktu-waktu subuh ini, waktu pagi ini, waktu yang penuh barakah, kalau kita nak menyumbang, kita nak bersedekah, maka bolehlah salurkan ke mana? Ke Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, untuk kita support aktiviti Dewan Dakwah, ya, Majlis Dakwah Negara, untuk kita membantu mereka-mereka yang memerlukan, ya. Jadi infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat digalakkan. Sebab apa tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala? Kita ada duit, kita ada harta, kita ada aset, itu siapa punya? Memang nama kita, ya. Dalam bank account pun account kita, rumah milik kita, saham kita punya. Tapi ingat, jadi itu merupakan satu titipan buat sementara oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk apa? Untuk kita menikmati, betul, menikmatinya. Tetapi yang lebih besar adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Taala nak uji kita bagaimana kita mengurus harta tersebut, ya. Dan setiap sen yang kita perolehi, setiap sen yang kita belanjakan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa terbimbing dalam kita mengurus kewangan kita, harta kita, daripada aspek dua perkara yang penting, aspek perolehan dan juga aspek perbelanjaan. Daripada saya pernah bincangkan bagaimana konsep perolehan harta dan juga konsep perbelanjaan ataupun penggunaan. Semua itu sangat penting kerana
Allah Ta'ala akan tanya, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, bagaimana kamu memperoleh harta tersebut dan bagaimana kamu belanjakan. Jadi bolehlah sebahagian itu disumbangkan kepada Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Macam mana nak sumbang, Ustaz? Ya. Sumbang je sekarang, tabung-tabung tak ada dah. Tabung tu dekat tu, terpapar dekat skrin telefon anda, ya, akaun Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara, ya, ataupun ya boleh hubungi, mungkin ada talian, pergi kepada Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara, mudah-mudahan ia dapat membantu kita, ya. Itu sebenarnya harta kita yang kekal. Harta kita yang kat dunia ni sekejap je kita mati, meninggal dunia, habislah, kita tinggalkan untuk yang hidup. Tetapi yang kekal ialah apa yang kita belanjakan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Tuan-tuan, bila berkah tu banyak kebaikan yang akan kita perolehi. InsyaAllah dalam siri Senyumlah bersama Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, Ustaz Muhyiddin akan sama-sama berkongsi tentang bagaimana untuk kita panggil apa ya, untuk kita jadikan kita ni tenang, kita rasional, dan kita boleh senyum dalam kehidupan kita. Senyum itu bukan bermaksud kita tidak ada masalah. Senyum itu bukan bermaksud kita ini semuanya senang. Senyum itu bukan bermaksud kita ni macam semuanya okey je. Tetapi ialah bagaimana kita nak tenangkan hati kita dan kita boleh menghadapi segala bentuk cabaran, segala ujian dalam hidup kita dengan cara yang rasional. Ya, kadang benda itu simple je. Tapi oleh kerana kita terlalu sedih, kita memendam rasa, kita terlalu melayan perasaan kita sehingga kita tak mampu untuk menyelesaikan dia. Contohlah kan, tuan-tuan perempuan, kita balik rumah kita, kita tengok rumah kita bersepah. Anak-anak kita tak pandai nak kemas, kita pun marah-marah. Bila marah-marah kita pun jadi stres. Bila stres, nanti kalau ada sakit jantung, naik darah tinggi, sakit jantung, kan jadi masalah yang lain. Tetapi kalau kita tenang dulu, kita senyum, Allah Rabbi, inilah rupanya sikap anak-anak yang suka bermain, ya. Jadi macam mana buat? Okey, jom kita ajak anak-anak kita, jom sama-sama kita kemas. Kita pun tengokkan satu-satu main campak-campak macam mana nak kemas. Itu okey, takkan bakul kat depan. Jadi kita rasa seronok. Kita jadi rasa tenang dan kita rasa kita boleh senyum walaupun dalam keadaan yang susah, ya. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW sendiri walaupun hidupnya susah, mendapat tekanan, ancaman, tetapi sentiasa bergembira, senyum, kerana dia tahu di sebalik ujian-ujian itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang pastinya adalah ganjaran pahala daripada Allah dan untuk mempertingkatkan diri kita, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu, untuk tes kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Kan tuan-tuan perempuan semua nak menjadi amalan yang baik, ya. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan Dewan Dakwah pada pagi ini. Kita ada Azimah, ada Wan Fazida, ada Bazi Aziz, tadi baru saja bersama dengan Ustazah Isfaria dalam Parenting Checklist. Lepas tu sambung pula dengan Dewan Dakwah. Jadi kitalah orang-orang yang hebat ini sentiasa hidupnya dengan ilmu walau di mana saja berada. Baik, apa saya nak kongsikan tuan-tuan perempuan? Selalu dalam perasaan kita, kita rasa sedih, kita rasa duka cita, kita rasa kita ni tak berguna sebab amalan kita tak banyak. Tengok orang lain boleh iktikaf kat masjid, tapi saya pula sibuk di rumah dengan anak-anak. Orang lain kadang dah tak ada kerja, dah pencen, duduk kat masjid berzikir. Kita ni masih lagi sibuk bekerja. Sebelum subuh dah keluar, solat dekat mana-mana. Kadang solat subuh dekat Petronas, kadang solat subuh dekat Tul untuk sampai waktu kerja. Kita rasa sedih, ya, sebab kita rasa amalan kita tak banyak. Ya, dan bagaimana kita nak menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kalau amalan kita tak banyak. Ya, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan rasa sedih. Ya, dalam kebaikan ini, ya, Nabi kita mengajar kita untuk melakukan amalan itu dengan kadar kemampuan kita. Yang penting kita tahu segala kehidupan kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar duduk di tikar masjid,
ya, ataupun duduk di atas sejadah, ataupun beriktikaf di masjid sahaja, tak buat kerja lain, bukan begitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala hidup kita, mati kita, segala kerja buat kita, hidup kita, mati kita, semua adalah kerana Allah, dan ia dianggap sebagai ibadah, dan kita harapkan Allah Ta'ala terima amalan kita. Kita bekerja kerana Allah untuk mencari rezeki, dapat pahala. Pagi-pagi sibuk hantar anak sekolah, memang tuan-tuan puan-puan, bila 1 Mac yang lalu, bila dibuka sekolah, memang pagi-pagi jalan dah mula sesak, ibu ayah sudah mula sibuk sebab nak pergi kerja, nak hantar anak sekolah. Sekarang lagilah subuh lewat kan, 6.10, kadang baru subuh pukul 7, anak dah kena ada kat sekolah, dah kalang kabut nak solat subuh. Kalau yang balik daripada surau, kau terlambat pula. Jadi kita sediakan tak dia nak pergi surau, surau dah boleh dibuka untuk limit orang terjaga SOP. Jadi tuan-tuan puan-puan, jangan risau. Jangan sedih, bergembiralah kerana kita tetap ada ruang untuk melakukan amal ibadah. Dan yang paling baik amalan yang kita lakukan itu ialah amalan yang konsisten, bukan yang banyak. Konsisten. Tu orang bahasa-bahasa yang biasa orang gunakan lah. Maksudnya kita secara berterusan kita buat, walaupun sedikit. Kerana sebuah hadis yang sahih diayatkan daripada Aisyah, di mana Aisyah berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasirun wa kana yuhajjiruhu bil laili fa yusalli alaihi wa yabsutuhu bin nahar fa yajlisu alaihi faj'ala an-nasu yasubuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna bi salati hatta katharu fa aqbala alaihim fa qala ya ayyuhan nas خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. Tuan-tuan puan, kalau yang dah faham bahasa Arab tu, dia setenang. Dia tak payah nak terjemah dah. Tapi tuan-tuan jangan risau, saya terjemahkan untuk tuan-tuan faham maksud hadis ini. Jadi Rasulullah SAW memiliki satu hamparan tidur ataupun alas tidur. Dan Rasulullah SAW menjadikan ia sebagai menjadikan dinding bilik pada malam harinya. Menjadikan alas itu menjadi dinding bilik pada malam harinya, lalu beliau melakukan solat di atasnya. Dan beliau hamparkannya pada siang hari, lalu duduk di atasnya. Lalu para sahabat mula berkumpul di sisi Nabi SAW, lalu solat dan ikut solat beliau, sampailah jumlah mereka menjadi banyak. Lalu Rasulullah SAW menghadap mereka dan bersabda, wahai sekalian manusia, ambillah, lakukanlah amal yang kalian mampu, kerana sesungguhnya Allah tidak pernah bosan memberikan pahala sampai sehinggalah kamu merasa bosan daripada melakukan amalan tersebut. Dan sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus berterusan walaupun sedikit. Jadi tengok para sahabat, dia memang risau apabila tengok Nabi beribadah. Banyak solat dia. Setiap malam bangun untuk solat. Terkadang kita pula tak mampu pula nak solat. Dah terkejut dah, tapi tak boleh nak tahajud. Nak bangun dah, tapi tengok telefon dulu, lepas tu sambung tidur balik. Jadi sekarang ni kan, bila kita bangun, minta maaf lah kita sebut kan. Biasanya kalau kita bangun je pun, kita tengok telefon dulu, apa ada. Kadang tak ada apa-apa pun, malam-malam orang tak hantar mesej, tapi dah menjadi rutin kebiasaan bangunnya tengok telefon, jadi kita tengoklah. Jadi adalah baiknya kita usahakan, kita berusaha dan terus berusaha. Dan Nabi sebut khuzu minal a'mali. Jadi situasi tadi apabila Nabi Muhammad SAW solat setiap malam, sahabat tahu dan melihat apa yang akan oleh Nabi, mereka pun nak solat juga, banyak juga macam Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi kata, khuzu minal a'mali ma tutiqun. Amalkanlah, lakukanlah amalan yang mengikut kadar kemampuan kamu. Contohnya seorang dalam kita, kalau yang lelaki biasanya okeylah banyak masa dan dia mungkin tak banyak kerja-kerja di rumah. Kadang isteri pula, isteri kadang biasa banyak kerja di rumah. Pagi nak siapkan sarapan, kemudian nak mengurus rumah. Jadi masa untuk melakukan ibadah-ibadah yang khusus ini tidak banyak. Ambillah yang kadang mampu.
Kadang lagi pun sama juga ya, dengan kesibukan untuk mencari rezeki yang halal dan sebagainya, mungkin masa untuk berada di masjid dan sebagainya kurang. Ataupun ya, terkadang anak-anak perlukan perhatian. Waktu maghrib perlu diajar mengaji, waktu maghrib perlu diperhatikan perkara yang penting untuk perkembangan anak tersebut. Jadi waktu maghrib isyak tak adalah dekat-dekat surau kan. Jadi di situ mungkin boleh dibagi-bagikan ya, antara di mana di masjid, mana di rumah. Kita pun tak nak juga kalau kita duduk kat masjid kan, memang tak pernah tinggal, tapi anak-anak kat rumah bagaimana? Ya. Segi keadaan solat mereka di rumah kita pun tak betul. Kita kat surau kan, kita solat kat rumah, nak pergi solat ke tak? Dibawanya kadang tidak dibawa. Kadang kita rasa anak masih kecil lagi. Jadi itulah perlu keseimbangan di antara amalan-amalan yang khusus dengan ibadah-ibadah yang umum yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa lagi? Fa innallaha la yamul. Allah Taala tak pernah bosan. Bosan apa? Untuk memberikan pahala kepada hamba-Nya. Ya, kalau sikit berterusan, Allah Taala akan bagi pahala. Ya. Jangan kita memandang lekeh ya terhadap amalan yang sedikit, walaupun sedikit. Kerana apa yang Allah Taala nilai bukanlah banyaknya amalan, tetapi nilai amalan yang dilakukan. Jadi kalau sedikit itu konsisten pun, itulah yang terbaik. Contohnya lah tuan-tuan puan-puan, adalah orang yang susah, dia tak ada duit. Ya, ada duit dia mungkin RM10 je dalam poket dia. Yang dia mampu untuk sumbangkan adalah RM1. Ya. RM1 daripada RM10 mewakili 10%, 10% daripada harta dia. Besar tu bagi dia. Tapi dia pejam mata RM1, dia bagilah sedekah ke orang lain. Ada pula orang ada RM1,000, dia sedekah RM1 je kan. Ataupun dia sedekah RM10 je lah kan. RM1 dengan RM10 tu besar. Tapi compare di antara RM1 daripada RM10 dengan RM10 daripada RM1,000, ya, maka RM10,000 pastinya lebih kecil dibandingkan dengan RM1 daripada RM10. Tengok ya, penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala lah melihat kepada kualiti, kemudian pengorbanan, kesabaran, kesanggupan untuk mengorbankan apa yang dia sayangi. Jadi teruskanlah buat amal. Jangan risau, jangan sedih. Tengok orang lain yang bulan Ramadan dia boleh sedekah banyak, kita buat sikit je kan. Sekarang ni kan bila dah masuk bulan Syaban, bulan Ramadan, banyak program-program yang berbentuk kebajikan, ya, semangat. Ini memang saya suka sangat galakkan. Lebih lagi dalam musim ataupun situasi pandemik hari ini, ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang terjejas, ya, tak cukup makan, tak cukup minuman, kadang mereka mengikat perut. Jadi kalau boleh bantu, bantulah mereka. Ya, masjid ada, surau ada, dan saya yakin setiap masjid surau tu dia ada jawatan kuasanya yang menguruskan. Kalau kita tak mampu nak bagi sendiri, serahkan kepada pihak masjid, kepada pihak surau ataupun badan-badan NGO yang memang mereka fokus untuk membantu kan. Tapi kita konsisten lah, sikit-sikit setiap Ramadan mesti sumbangkan, ya. Walaupun RM1, walaupun RM20, itu bukan amalan kita. Itu yang Allah Ta'ala lihat, kerana Allah Ta'ala tak pernah jemu untuk memberi pahala kepada hamba-Nya, sehinggalah kamu sendiri yang rasa jemu, rasa bosan. Bila bosan, penat, letih, tak nak buat, itu yang putuslah pahala pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akhirnya disebut dengan inna ahabbal a'mali ila Allahi madama wa inqala. Sesungguhnya amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jadi rakan-rakan, teman-teman, kalau kita tak mampu nak buat amalan banyak-banyak macam orang lain, kita sibuk dengan urusan kita, jangan risau, konsistenlah. Ya. Kalau kita suka dengan baca Al-Quran, setiap kali kita baca Quran setengah muka surat pun tak apa. Kalau makra' tu kan panjang kan, jadi setengah muka surat, konsisten cari. Sebelum apa-apa buka Quran, bacalah 5 minit untuk kita makan. Tapi konsisten, itu yang kita lakukan. Kalau kita mampu salat duha secari, boleh terusan, ya. Kalau waktu malam kita nak qiyamul lail, teruskan. Walaupun 2 rakaat itu lebih daripada kita buat 20 rakaat. Lepas tu malam sekali je lah tu. Lepas tu tak buat. Jadi baik juga, bukan tak baik, tetapi yang cantiknya, yang Allah Ta'ala suka ialah amalan yang sedikit, ya, tetapi ianya berterusan, ya. Dalam hadis yang lain daripada diriwayatkan daripada Aisyah juga,
Nyatakan kana alu Muhammadin idza amilu amalan athbatuhu, ya. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW apabila melakukan suatu amalan, mereka akan lakukan secara tetap, konsisten dalam melakukan amalan tersebut. Yalah, Nabi suka melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka, pastinya Nabi yang melakukan. Itulah yang menjadi budaya di kalangan ahli keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, daripada isteri-isteri Nabi, kemudian anak Nabi, ya, bila melakukan kebaikan dia akan secara akan konsisten, ya. Kemudian ada hadis yang lain, ya, dengan Aisyah juga kita tengok. Apabila hadis saja yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis yang banyak diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Ummul Mukminin, kerana Aisyah adalah orang yang rapat dengan Nabi, dia melihat apa yang Nabi lakukan, dan itulah yang dikongsikan dengan para umatnya dan menjadi khazanah yang sangat istimewa, yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sebut hadisnya dia, aku tidak tinggalkan kepada kamu harta dan juga kekayaan, tapi aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang dengan keduanya ini, maka kamu tidak akan sesat. Apa dia? Kitab Allah dan juga sunnah aku. Jadi ini ada dua khazanah. Nabi tidak, bila meninggal dunia, tidak ada harta kekayaan, tidak ada harta yang berbilion-bilion. Hatta harta yang dimiliki oleh siapa? Oleh isterinya pun habis digunakan untuk jalan dakwah. Infaq fi sabilillah. Itulah yang sangat bermakna dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi itu juga pengajaran pada kita. Ahli keluarganya pun tengok bila Nabi konsisten, dia pun buat konsisten juga. Jadi itulah, tuan-tuan puan, Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik. Dalam hadis yang ketiga yang diriwayatkan daripada Aisyah juga mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali ahabbu ila Allah, qala adawamuha wa in qalla. Jadi Nabi ditanya tentang amalan yang paling disukai oleh Allah, maka Nabi kata adawamuha, amalan yang berterusan walaupun sedikit, ya. Dan ada satu lagi hadis, sebenarnya banyak hadis yang menunjukkan kelebihan amalan yang secara konsisten ini walaupun sedikit. Fokus saya ialah di situ adalah tak apa walaupun sedikit tapi berterusan. Kalau kita mampu buat yang banyak berterusan, itu lagi baik. Jadi seorangnya yang tu Nabi suka, tapi kalau lebih banyak dan kita mampu konsisten, itu adalah sangat lebih baik. Tapi ialah kemampuan seorang itu berbeza, ya. Tak semua orang mempunyai kelapangan masa, tak semua orang mempunyai kesihatan yang baik, tak semua orang mempunyai harta yang banyak untuk konsisten bersedekah. Tapi buatlah sedikit, tetapi yang penting adalah berterusan. Dalam hadis yang akan daripada bahawasanya Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, saddidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah wa innal ahabbal a'mali ila Allah adawamuha wa in qalla, ya. Maksudnya, lakukanlah amal itu dengan benar dan berusahalah dengan bersungguh-sungguh dengan kebenaran, waqaribu, dan juga lakukanlah, ya, amalan-amalan yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, bila kita beramal ini, lakukanlah dengan betul dan bersungguh-sungguh untuk kita melakukan qarabah, amalan yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah olehmu, sesungguhnya, ya, seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga oleh amalannya, ya. Wa'lamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Ketahuilah bahawasanya amalan yang kamu lakukan itu tidak akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Allah, habis kita buat amalan itu untuk apa? Kalau amalan itu tidak dapat memasukkan kita ke dalam syurga. Jadi amalan itu bukan suatu kewajipan yang perlu kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan suatu usaha kita untuk bertaqarrub, untuk kita menghampirkan diri kepada Allah. Untuk apa? Kita nak kejar redha Allah, ya. Kita nak supaya Allah Ta'ala suka dengan kita, redha dengan kita. Dan rahmat redha Allah inilah yang memasukkan kita ke dalam syurga, bukan amalan yang banyak, ya.
amalan yang kita lakukan itulah satu kewajipan, satu tanggungjawab yang perlu kita lakukan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita taat, ya, tanda kita syukur kepada Allah, tanda kita menjadi orang yang Muslim. Ya, bila kita seorang Muslim, kita menyerah diri dan kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa innal ahabbal a'mali ila Allah ada wamuha wa inqala, dan sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada wamuha, ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jadi rakan-rakan, teman-teman, saya dah bawakan 4 hadis yang menggambarkan betapa amalan yang sedikit tetapi yang dilakukan secara konsisten itulah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, jangan rasa sedih, jangan rasa kita duka cita, jangan rasa stres. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin. Ya. Apabila kita melakukan kebajikan, melakukan kewajipan amalan itu, maka lakukanlah secara yang kita mampu. Sebagaimana disebut, khuzu minal a'mal ma tutiqun. Ya. Ambillah daripada amalan itu kadar kemampuan kamu. Jangan terlalu memberat-beratkan ataupun menyusahkan badan sehingga memudaratkan diri kita. Contoh, kita tak nak tidur malam sebab kita nak berqiyamul lail. Kita tak nak makan sebab nak berpuasa berterusan. Itu bukan ajaran Islam. Ya. Nabi kata, kalau nak ibadat, waktu tidur, tidurlah. Kemudian bangunlah untuk salat. Nak puasa, waktu puasa, puasalah. Tapi bila waktu lain kena berbuka sampai waktu petang, berbuka, dan puasa sunat yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW ialah puasa Nabi Daud. Maksudnya berselang-seli, ya, bukan puasa berterusan kecuali puasa Ramadan yang akan kita temui insya-Allah tak lama lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, Kau berkatilah kami di bulan Sya'ban ini. Tak lama dah 9 Sya'ban kan? Ya, dan Sya'ban tak lama lagi, 10-20 hari lagi kita akan sampai bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami di bulan Ramadan kena banyak kelebihan, anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Jadi masa dah cukup, setengah jam kita bersama dengan Tazkirah di Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Sekali lagi saya mohon kepada rakan-rakan, teman-teman yang bersama kami pada malam ini, yang pertama sekali mohon untuk like, ya, untuk sokong, ya, page Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Yang kedua, ya, kita kongsikan kebaikan agar manfaatnya kita dapat ramai yang perolehi. Yang ketiga, jenguk-lah nombor akaun yang ke atas tu kan, untuk sama-sama kita membantu aktiviti dakwah Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Jadi yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap itu daripada kelemahan sendiri. Sentiasa senyum, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus konsisten dalam melakukan amal ibadah walaupun sedikit. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.